Ya, biar betul 5 bulan 3, alhamdulillah. Kita PKP 18 kan. 5 bulan 3 kita selesai kitab Qaci ni. Risalah Adab Suluk Al-Murid. Yang mana tuan-tuan kalau kita masih ingat, pengarang iaitu Al-Imam Al-Habib Al-Haddad, seorang tokoh pendakwah utama, seorang ulama besar, kutub, ya, wali kutub daripada bumi Hadramaut Yaman. Kitab ini mengutarakan, mengemukakan kepada kita tentang bagaimana adab yang perlu kita penuhi, SOP yang perlu kita ikut di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan hati dari sudut syariat, ya, bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam Jumaat dan berjamaah, ya kan, dalam melazimi zikir dan fikir, ya. Kemudian tuan-tuan, rezeki disebut juga dulu tentang rezeki yang maknawi, rezeki kebersihan hati, ilham, idea yang baik. Kemudian rezeki yang hissi yang kita usahakan, ya, gaji, pencen ke apa kerja tuan-tuan, itu rezeki juga. Kemudian ditekankan apa? Suhbatul akhyar, kita berkawan dengan orang-orang baik. Kemudian kita dah bincang tuan-tuan dalam bab ini, dalam bab tarikat sikit kita bahaskan dulu, ya. Saya ingat pada fasal yang ke-17 diingatkan guru taklim dengan guru tarbiyah itu dua perkara yang berbeza. Kelas-kelas pengajian subjek fiqh, tasawuf ini, hadis, talaki Quran itu satu perkara, itu namanya guru taklim. Tak ada pun kalau guru tarbiyah ni syekh tarikat, maka dia mesti dalam satu masa itu mesti seorang sahaja, dengan tujuan agar kerohanian kita tu dapat dipandu dengan lebih berkesan, tuan-tuan. Maka pada bab yang tatimah itu kita bahaskan adab dengan guru, dan ditutup tuan-tuan dengan ciri-ciri seorang murid. Al-Murid ini tuan-tuan, memang nama kitab ni pun Risalah Adab Suluk Al-Murid. Maka kita tahu bahawa kita ini murid yang berkehendak kepada redha Allah, ya. La yakunul muridu muridan hatta yajida fil Quran kullama yurid. Ini penutup dulu kita baca tuan-tuan, ya. Tidak dinamakan seorang murid itu sebagai murid, melainkan semua jawapannya mestilah dicari dalam Al-Quran. Semua penyelesaian mesti berpunca daripada Al-Quran. Wa ya'rifan nuqsan minal mazid, dan dia hanya istighna bil maula, hanya pergantungannya dengan Allah. Dan tuan-tuan sekalian, dunia ini hanya sebagai tempat persinggahannya belaka. Ini tuan-tuan, antara mutiara nasihat yang dikemukakan oleh Imam Al-Haddad pada kitab Risalah Adab Suluk Al-Murid. InsyaAllah pagi ini kita dah rancang lama sebelum PKP lagi, kita nak baca kitab yang ni pula, Risalatul Iddikar wal I'tibar. Tuan-tuan, kitab ni saya ada ekstra 4 biji, yang surau mungkin dah habis, masjid dah habis tempat. Yang apa ni ada 4 biji ni tuan-tuan, nanti 2 minggu lagi bayarlah, kelas akan datang. Ada terlebih 4 ni saya bawa, siapa yang perlu boleh ambil. Nanti pembayaran dengan saya lah. Sebelum ni kita urus dengan Haji Saleh ke apa, dengan masjid kan. Yang tu dah berapa kita tempah tu, 70 dah selesai, tapi kitab ni tinggal 7, nampak kan. 63 tak tahu mana diam, kan. Itu tuan-tuan dah selesai dululah. Okey, baik tuan-tuan, jadi kita nak baca kitab Risalah Sabilil Iddikar. Pengarang yang sama, maksud saya pengarangnya ialah pengarang kitab Adab Suluk Al-Murid, pengarang yang sama. Sebab Imam Al-Haddad ni tuan-tuan, Imam Habib Al-Haddad ni dia ada kitab-kitab yang cukup penting, yang menjadi rujukan utama dalam dunia kesufian. Boleh tuan-tuan sebut saya satu kitab beliau yang cukup popular di Malaysia ni, di Nusantara, di universiti dibaca kitab tuan-tuan. Kita dah berkenalan, dah khatam satu kitab Adab Suluk Al-Murid, satu selesai. Hari ini kita nak mulakan bacaan kitab Risalah Sabilil Iddikar 2. Ada satu lagi kitab tuan, ringkasan Ihya. Imam Al-Haddad dia buat satu kitab ringkasan Al-Ihya, Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Kitab apa nama tuan?
iaitu nasihat agama dan wasiat iman. Kalau perasan, banyak saya perhatikan kebanyakan masjid surau baca kitab tu, nasihat agama dan wasiat iman. Dia tabah sikit lah. Kalau kitab kita ni ambil 3 tahun, kitab nasihat agama tu kalau tu boleh 10 tahun lah baru khatam. Itu pun kalau tak PKP kan. Tuan-tuan jadi kitab nasihat agama wasiat iman itu merupakan ringkasan ihya. Ihya ni dia banyak pecahan. Ada kitab asal Imam Ghazali, dihuraikan oleh Imam Murtada Az-Zabidi, nama dia, mazhab Hanafi. Imam Murtada Az-Zabidi mensyarahkan kitab Ihya daripada 5 jilid menjadi kepada lebih kurang yang ada kat saya tu 20 jilid. Ithaf Sadatil Muttaqin nama kitab dia. Okey, itu yang syarah besar lah. Daripada matan 5 jilid, dia kupas, dia hurai jadi 20 jilid. Itu kojok Syekh Murtada Az-Zabidi, mazhab Hanafi, tapi mensyarahkan kitab Imam Ghazali yang bermazhab Syafi'i. Okey, kemudian diringkaskan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasim, tuan-tuan, dipanggil Mau'izatul Mu'minin, kitab Ihya. Mau'izatul Mu'minin, kitab tu sedang saya baca di Imtiaz pada hari Ahad kuliah duha pukul 9. Mau'izatul Mu'minin ni tabah ni, kalau konon kepala kita tuan tak boleh tidur dah tabah, tapi 1 jilid dah. Ringkasan Ihya yang 5 tu jadi 1. Itu ringkasan maka yang saya nak cerita tadi, Imam Al-Haddad ini, Abdullah Al-Haddad, dia ada kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kitab itu merupakan ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Okey tuan-tuan maka kitab yang kita mula baca pagi ni tuan-tuan, pengarang yang sama Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dinamakan Risalah tuan-tuan Al-Iddikar ataupun Sabilul Iddikar wal I'tibar. Tuan-tuan, terjemahan kita apa? Tuan-tuan tengok kat kulit dulu, jangan masuk ke dalam lagi. Peringatan tentang umur insan. Tu lebih kurang terjemahan dia. Terjemahan tentang fasa-fasa kehidupan manusia. Bukan fasa sekarang tuan-tuan, fasa di alam, ketika di tulang sulbi ayah dan ketika kita dalam rahim ibu, itu satu fasa. Fasa yang kedua sekarang. Fasa ketiga di alam barzakh. Fasa keempat di padang mahsyar, dan fasa yang terakhir yang dikaji, yang dipecahkan oleh Al-Imam Al-Haddad ini, iaitu nanti fasa yang kekal abadi, yang baqa. Apakah kesudahan kita minas su'ada al-maqbulin, orang yang bahagia yang ditempatkan ke dalam syurga Allah dengan anugerahnya, ataupun minal ashqiya'il mardudin, orang yang celaka, na'udzubillah, yang dicampakkan ke dalam api neraka. Itu fasa yang terakhir. Maka kitab ini tuan-tuan, dia nak bincang 5 benda tu. Pada setiap fasa tu dia akan detailkan, okey? Dan buku ini yang berada di tangan tuan-tuan ni diterjemahkan oleh Al-Imam Syekh Said Ahmad Sumaid. Saya ingat beliau ni tinggal di Singapura. Memang kitab ni pun dicetak di Singapura. Syekh Ahmad Sumaid ni tuan, kalau terjemahan dia, perhatian saya agak bagus. Dia lebih dekat dengan bahasa kita, tuan-tuan kalau kita tengok buku Risalah dulu, Etika bersuluk tuan, dulu terjemahan dia susah sikit kita nak faham, bahasa Indonesia yang mungkin kita tak berapa nak faham, tetapi terjemahan yang ini saya kira insya-Allah lebih dekat dengan bahasa kita lah. Boleh Baik tuan-tuan, boleh okey, kita tengok terus pada sedikit intro daripada penterjemah kitab, halaman 1 lah okey. Baik tuan-tuan, kita tengok intro dia lah. Muqaddimah kata Syekh di sini, maksudnya yang terjemah Sayyid Ahmad Sumaid. Dia sama lah ni, cucu cicit dia ni. Kalau Said ni tuan, dia ni kalau keluarga Imam Haddad lah tuan-tuan Baik. Qala, buku yang ada di tangan anda ni yang akan saya bicarakan pada hari ini adalah hasil terjemahan daripada kitab asal yang berbahasa Arab yang namanya Risalah Sabil Al-Iddikar wal I'tibar. Tuan-tuan, Al-Iddikar, tuan-tuan, dalam Quran Allah sebut apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Muddakir tu muztakir lah, yang mendapat peringatan. Maka memang metod penulisan Imam Al-Haddad ni dia suka bentuk santai, bentuk tazkirah,
ada kitab yang kecil, ada kitab yang besar. Tulisan beliau begitulah. Maka nama kitab ni Risalah Sabil Al-Iddikar wal-I'tibar, yang terjemahan umumnya kita katakan peringatan tentang umur manusia. Okey, karya Imamul Haddad, tuan-tuan. Baik, kemudian kita tengok peringatan yang kedua. Jarang-jarang manusia mengetahui bahawa kita sebenarnya mempunyai 5 umur. Bukan 5 umur tu kita mati, esok hidup balik, hidup itu tak, bukan. Kita bukan ada kefahaman macam orang Hindu ke tak, lahir kembali ke, hukum karma ke, tak ada yang tu. Tapi 5 umur di sini bermaksud 5 fasa tadi. Okey? Yang mana kita tetap akan melaluinya, tak ada yang terkecuali. Dia mati Covid ke, ya, dia mati macam mana ke, tuan-tuan, dia mati dalam masjid ke, dia mati, ya tuan-tuan, dia apa keadaan pun kita semua berhadapan dengan 5 fasa umur ini. Di alam insan yang bergolak dari suatu peringkat ke peringkat yang lain, kerana pada tiap-tiap umur itu ada hayatnya yang tersendiri, ada cara, ada kehidupan, tuan-tuan. Antara satu kehidupan dengan kehidupan fasa tu berbeza-beza. Contoh sekarang kita hidup sekarang kat dunia ni lah, fasa yang kedua. Esok kita mati dalam alam barzakh. Lain pula alam barzakh ni, boleh ke kita keluar daripada alam tu? Roh kita boleh ke ziarah anak cucu kita? Boleh kita sedang menanti-nanti bantuan ataupun pahala sedekah, pahala yasin ke alam barzakh. Tuan-tuan, nanti di mahsyar lain pula suasana dia. Jadi setiap fasa itu dia ada suasana-suasana yang berbeza, tuan-tuan. Okey? Taib, tuan-tuan. Maka dalam mukaddimah ini, sebelum dibaca apa yang ditulis oleh pengarang, maka penterjemah dia kata apa? Buku ini menghuraikan banyak hal yang kerap kali kita lupakan. Banyak benda yang kita cuai, kita tak ambil penting, tak ambil hirau. Padahal hal ini sering hidup bersama kita, bergolak dengan kita, ya, sejak kita berada di tulang sulbi ayah kita lagi. Kemudian tuan-tuan berpindah ke alam rahim ibu kita. Membesarlah kita dalam perut mak kita berapa bulan? 9 bulan. Kan? Kemudian lahirlah kita, tuan-tuan. Ya. Tinggallah kita di dunia ni beberapa waktu. Mungkin Allah bagi dia sehari je hidup. Mati dia lepas tu. Sebulan. Kita Allah takdirkan sampai sekarang masih ada lagi. Tuan-tuan, ini semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah menentukan qadar ajal kita. Ya. Selesai, tuan-tuan. Itu fasa dalam kita berada pada tulang sulbi ayah dan berpindah ke dalam rahim ibu kita. Okey, lahirlah kita, tuan-tuan. Ya. Kemudian kata Syekh lagi di sini, masa pergolakan yang pertama sejak dari wujudnya di dalam tulang sulbi ayah dan di dalam rahim ibu dan sebelum ia dilahirkan. Ini fasa yang pertama. Fasa yang kedua, masa kehidupan sekarang sampai kita mati esok. Itu yang kedua. Fasa yang ketiga, halaman 2, tuan-tuan, surat 2. Fasa yang ketiga, masa tinggalnya di alam barzakh, ya, sejak dari wafatnya hingga ke masa ia dibangkitkan. Ada orang, tuan-tuan, dan kita tahu dia hidup di bawah lagi lama daripada dia hidup di atas. Betul lah? Selagi belum kiamat, lamalah di barzakh tu. Ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh ni satu alam yang kita anggap sam'iyat, ghaibiyat, yang kita beriman. Kita tak payahlah kaji benar sampai kita buat rakaman, ambil satu rakaman kau masukkan dalam kubur tu. Ada kau soalan mungkar nakir ni, tak ada ngah pun. Ada kau. Kita tak payahlah macam tu mana nak buat kajian. Tuan-tuan, kita kalau dah ada hadis tu, hadis yang sahih yang menjadi sumber hukum dalil, kita sam'an wa ta'atan, kita percayalah. Tak payahlah buang masa, tuan-tuan, nak jadi orang-orang yang pemikir-pemikir yang tak menamu fikir tapi ke laut pun ya. Esok rosak akidah kita, ya kan? Jadi kita tak ada masalah apa yang tok guru kita baca, hadis-hadis yang dibacakan kepada kita ni, kita okey. Kita bukan nak cerita pasal soalan tu macam mana ular, bahasa mana kena bodar tu, bukan. Tapi kita fikirkan tu nasib kita esok, apa persediaan yang kita perlu sediakan sebelum kita menemui berada pada alam yang cukup gelap, yang dengan himpitan kubur, dengan soal mungkar nakir. Itu yang patut kita persediakan, alam barzakh.
Biasa saya sebut tuan-tuan, dalam kuliah-kuliah saya sebut ada seorang tabi'in, ya tuan-tuan, tok guru dia ialah sahabat, sebab tu dia tabi'in, ya. Dia mengaji dengan sahabat Nabi, khadam Nabi, iaitu Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas, tok guru dia Sayyidina Anas bin Malik. Tapi murid dia, tabi'in ni murid dia iaitu Imam Malik bin Anas. Boleh ingat? Guru dia sahabat, murid dia ialah pengasas mazhab Maliki, Imam Malik. Beliau ini namanya Thabit, tuan-tuan, Sayyidina Thabit. Tuan-tuan, Sayyidina Thabit ni tuan, karamah dia, dan nama karamah mestilah pelik. Karamah dia ialah dia solat dalam kubur. Kita kata biasalah ustaz, saya pun biasa yang pergi makam Syekh Said itu saya sembahyang sunat kat tepi belakang makam Syekh Murtada tu, saya sembahyang bukan dalam tepi kubur, bukan dalam kubur tu dia hidup, dia dah mati, dia dah meninggal dunia, dia solat dalam kubur dia. Sayyidina Thabit ni tuan-tuan, dia punya doa lain macam. Doanya apa? Ya Allah, kurniakan aku lepas aku mati nanti aku nak tetap solat, berlazat-lazat bermunajat dengan Allah Ta'ala. Dia minta macam tu. Kita jangan minta macam tu lah. Kita hidup ni pun sembahyang pun lintang bukang, yang qada pun tak settle lagi, tak payahlah kita nak sembahyang dalam kubur. Kubur so dah settle lah, tak payahlah cerita yang tu. Tapi nak cerita ni tuan-tuan, Sayyidina Thabit ni murid Imam Sayyidina Anas bin Malik, ya, dan murid beliau pula Sayyidina Thabit ni murid dia siapa tadi? Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki. Maka Sayyidina Thabit ni tuan, ketika mati dia ni, ini cerita ni ditulis oleh Imam Nawawi dalam Bustanul Arifin. Imam Nawawi tulis dalam Bustanul Arifin, tuan-tuan. Maka ketika matinya Sayyidina Thabit ni tuan, tim Nasib al-Khal ni lah, tim tanah kubur ni pun uruskan jenazah. Tengah kambus tuan-tuan, ada batu satu jatuh. Maka dilihat si mati tadi, Sayyidina Thabit tadi dah togak berdiri sembahyang. Maka Allah makbulkan doa dia untuk solat dalam kubur. Tapi kalau kita baca talqin imam, kalau dia bangun jenazah tu cabut lah kita kan, tak payah kita tunggu dah. Ya, baik pula kita ni kita punya sentimen malam Jumaat lah, hantu kubur lah, kita macam tu lah orang Melayu ni tuan-tuan, ya. Tapi itu cerita Sayyidina Thabit ketika alam barzakhnya. Pelik sikit lah tuan-tuan, ya. Taib yang keempat, fasa yang keempat tuan, esok kita semua di padang mahsyar. Pusatnya di Al-Aqsa. Okey, itu kita punya bahagian masing-masing lah, ya. Yang poloh, yang lomeh dalam poloh, yang orang kafir matahari sejengkalnya, itu masing-masing punya bahagian, tuan-tuan. Ada yang berkenderaan, ni korban kita ni, kenderaan kita di padang mahsyar. Korban kita ni, binatang korban tu, ya. Tuan-tuan, macam-macam nasib lah orang ketika itu, mencari syafaat, mencari Nabi SAW, ya. Itu fasa yang keempat, padang mahsyar. Dan akhir nanti alam yang baqa,